Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan projek EPBM 3303 untuk Mei 2020 di bawah tajuk pengurusan risiko projek. Saya Muhammad Rashid bin Harun daripada Learning Center Johor Bahru, dan di sini saya mula perlu memperkenalkan rakan kumpulan saya yang berada agak jauh lah. Sebelum ni saya tak pernah ada kumpulan macam ni agak jauh. Sebelum ni saya semua dalam satu learning center, tapi kali ni agak berbeza lah disebabkan isu-isu pandemik ni. Tapi bagus jugalah untuk kita belajar dengan cara macam ni. At least kita dapat kenalan yang bukan daripada learning center yang sama. Seperti yang saya cakap tadi, saya ada lagi 3 rakan dalam kumpulan ni, iaitu Encik Mazan bin Abdul Malik daripada Shah Alam, Encik Karudin bin Jalaluddin daripada Shah Alam juga, dan Encik Muhammad Hairi daripada Serbang Jaya, Pulau Pinang. Kami dalam satu kumpulan ni telah membagi-bagikan kerja dan mengikut daripada apa yang task dibagi, terdapat 7 langkah dalam projek ni. Tapi untuk part saya cuma mengambil 2 dan sebahagian dia ambil oleh beberapa lagi kawan saya. Untuk kajian ataupun pelajaran ini, apa yang kami bincangkan tentang pengurusan risiko projek dan apa yang kami refer daripada PM Book PMI 2017, tujuan adalah membuat pengukuran dari segi risiko projek. Tapi untuk kali ini, saya dan kumpulan lebih menumpukan pada permasalahan projek di sektor pembinaan. Mengikut statistik Kemalangan Pekerjaan Negara 2018, sektor pembinaan adalah yang ketiga kadar kemalangan di Malaysia. Ini tahun pada 2018 dan telah menyumbang sebanyak 3,911 kes kemalangan dan 169 jumlah kes kematian. Jumlah tersebut telah direkodkan daripada jumlah keseluruhan kes kemalangan sebanyak 35,460 dan kematian sebanyak 661 kes pada tahun 2018. Kat sini kita lihat pada tahun 2017, kes kemalangan bagi sektor pembinaan ianya menunjukkan kadar yang lebih tinggi. Jika kita tengok balik, kes 2018 tinggi dan 2017 rendah. Dan perbezaannya adalah 240 kes kematian di sektor pembinaan. Ini adalah sumber daripada JKKP, accident statistik pada 2017. Kes yang paling tinggi adalah perkilangan, kedua adalah pengangkutan dan ketiga adalah pembinaan. Daripada kajian ni kita telah mengenal pasti beberapa punca yang menyebabkan kemalangan di tapak pembinaan. Di sini kita ambil satu kes
lokasinya di Pavilion Kuala Lumpur. Pernah terjadi beberapa tahun yang lepas, di mana perancah ataupun scaffolding yang dibina atau didirikan telah runtuh. Apabila ianya runtuh, dia menyebabkan kemalangan dan telah merenggut nyawa 2 orang pekerja binaan yang terjatuh dari ketinggian lebih kurang 15 meter. Punca kematian bila kita semak dalam dalam siasatan tersebut adalah disebabkan bukan saja dia jatuh, tapi kedua-dua mangsa ini telah dihempap oleh simen, alatan kerja dan menyebabkan cederaan yang parah dan menyebabkan kematian. Ini adalah keputusan yang didapati daripada siasatan JKKP dan CIDB pada tahun tersebut. Kes ini adalah penyebab kematian binaan kira-kira telah menyumbang sebanyak 33.5% daripada semua kematian dalam binaan pada tahun tersebut. Daripada 338 kementerian pekerja yang disebabkan oleh jatuh pada tahun 2008, hampir 15% dari masalah itu berpunca daripada scaffolding atau perancah. Dan OSHA telah menganggarkan bahawa kira-kira 65% daripada semua pekerja binaan melakukan kerja pada perancah setiap tahun. Dan isu ini adalah satu isu yang besar untuk pekerja-pekerja binaan yang melibatkan perancah. Untuk yang lebih lanjut, saya akan serahkan kepada rakan saya yang lagi 3 tu. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Karudin Jalaluddin daripada OUM Shah Alam. Nombor metrik 790128085701 akan menerangkan tentang penjelasan kepada langkah-langkah penyelesaian masalah seperti diminta dalam tugasan bagi semester Mei 2020 ini. Saya akan menerangkan tentang langkah kedua, iaitu menentukan masalah, dan langkah 5, iaitu mengenal pasti objektif pembelajaran. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang langkah 2 terlebih dahulu, iaitu tentukan masalah yang berlaku di tapak pembinaan. Melalui daripada laporan berita dan rekod kes kemalangan dilaporkan, antara punca yang menyumbang kemalangan dan kematian di tapak pembinaan adalah seperti berikut. Yang pertama, kurangnya pemantauan daripada pihak berkuasa, iaitu daripada DOSH, CIDB dan juga pihak berkuasa tempatan, disebabkan oleh kepesatan pembangunan yang memerlukan pemantauan yang rapi kerana banyak sektor yang perlu dipantau dan kekurangan pegawai daripada pihak mereka. Yang kedua, risiko dan hazard yang terlalu banyak di tapak pembinaan. Yang ketiga, pekerja tidak kompeten dan berkemahiran khusus untuk melakukan kerja-kerja pembinaan. Yang keempat, kegagalan daripada pihak majikan untuk menyediakan personal protective equipment atau PPE yang secukupnya, ataupun PPE yang telah mengalami kerosakan. Di dalam industri, terdapat banyaknya pekerja asing yang tidak berkemahiran dan juga kegagalan bahasa yang akan mengekang komunikasi antara pekerja tempatan mereka. Yang keenam, kegagalan reka bentuk dan tidak mematuhi aspek keselamatan oleh kontraktor dan juga konsultan. Yang ketujuh, tiada penyedia tapak binaan ataupun site safety supervisor yang memantau aspek keselamatan dan kesihatan pekerja dan tapak binaan. Yang kelapan, tidak melakukan housekeeping secara berkala. Ini penting bagi memastikan kebersihan tapak binaan dan barang-barang binaan juga boleh disusun dengan rapi. Yang terakhir sekali, tiada apa-apa tanda amaran bahaya seperti mewajibkan pemakaian safety shoes, safety helmet, pelindung telinga dan juga pemakaian harness bila pekerja bekerja di tempat yang tinggi. Jika dilihat pada data yang dikeluarkan oleh DOSH pada tahun 2019, sektor pembinaan sahaja telah menyumbang kepada 275 kes kemalangan yang berlaku dengan jumlah kematian yang tertinggi iaitu seramai 72 orang. Jumlah ini
akan meningkat dari masa ke semasa jika tidak dibendung dengan lebih awal. Pada asasnya, majikan mempunyai tanggungjawab yang besar di sisi undang-undang untuk menguruskan risiko keselamatan dan menentukan tahap keselamatan dan kesihatan di tapak projek pembinaan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah 5, iaitu mengenal pasti objektif pembelajaran. Melalui perbincangan yang telah saya lakukan bersama-sama dengan ahli kumpulan, dengan ini dapatlah dinyatakan objektif pembelajaran adalah seperti berikut, iaitu kami dapat mengenal pasti tahap pengetahuan pekerja tentang punca-punca yang sering menyebabkan kemalangan di tapak pembinaan. Kami juga dapat mengenal pasti pematuhan pekerja terhadap peraturan dan SOP keselamatan di tapak pembinaan. Kami juga dapat mengenal pasti pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan dilakukan oleh pekerja di tempat pembinaan. Kami juga dapat mengenal pasti aspek keselamatan yang dilaksanakan oleh pihak majikan untuk memupuk tingkah laku cara kerja selamat di tempat kerja. Ia seterusnya dapat memberi kesedaran kepada pihak majikan atau golongan pengurusan atasan dalam menitik beratkan aspek keselamatan dan kesihatan di kalangan para pekerja. Ia juga dapat dijadikan sebagai rujukan kepada majikan atau golongan pengurusan dalam melaksanakan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang lebih baik pada masa akan datang. Seterusnya, ia dapat menjaga imej syarikat dengan memaparkan kempen keselamatan seperti kemenangan sifar. Langkah 5 ini akan dijelaskan lagi oleh Saudara Mazin bin Malik di dalam ahli kumpulan ini. Sekian, terima kasih. Analisis permasalahan. Hasil analisis ini diperolehi dengan memeriksa 128 kes kemalangan dari laporan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia dari tahun 2017 sehingga tahun 2019. Analisis menunjukkan bahawa antara penyebab kemalangan pembinaan secara puratanya disebabkan oleh pihak pengurusan sebanyak 29.2% seperti program pemeriksaan dan dasar keselamatan yang teruk serta kekurangan program pendidikan keselamatan untuk para pekerja. Sebab yang kedua adalah kerana kaedah cara kerja yang tidak selamat sebanyak 26.4% dan kebanyakannya berkaitan dengan prosedur kerja yang salah. Elemen manusia berada di posisi ketiga sebanyak 12.5% kerana para pekerja kurang menggunakan peralatan pelindung diri PPE yang turut menyumbang kepada antara penyebab kemalangan ini. Bekerja pada ketinggian telah menjadi sebahagian daripada penyumbang statistik iaitu 11.1% yang telah mengaitkan industri ini sebagai lebih berisiko daripada industri yang lain. Akhirnya, faktor-faktor seperti peralatan kerja yang tidak selamat 9.7% dan keadaan tapak pembinaan 1.1%, terutamanya pengurusan tapak bina yang lemah, juga berperanan menyumbang kepada penyebab kemalangan di tapak pembinaan. Industri pembinaan kekal sebagai salah satu faktor terpenting di Malaysia, mewujudkan pekerjaan kepada sekitar 1.33 juta orang mewakili 9.1% daripada jumlah pekerjaan pada tahun 2018. Statistik ini daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun lebih dikenali sebagai PKSO menunjukkan bahawa 7,338 kemalangan dilaporkan di dalam industri pembinaan pada tahun 2017 berbanding dengan 4,330 kes pada tahun 2012. Ini meningkat sebanyak 67.47%. Berdasarkan catatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 106 kematian telah dilaporkan dalam industri pembinaan pada tahun 2017 berbanding dengan 88 pada 2018. Statistik ini terutama yang melibatkan kematian membimbangkan kerana ia hanya merekami kes yang disiasat oleh pihak JKKP. Sekiranya kita menganggap kes-kes yang tidak dilaporkan ini jumlahnya akan lebih tinggi. Kemalangan adalah kejadian yang tidak terancang dan tidak disengajakan yang menyebabkan kemudaratan atau kerugian kepada pihak pekerja dan harta benda. Di banyak negara, industri pembinaan telah pun dikenal pasti sebagai salah satu industri yang paling berbahaya, yang paling jatuh daripada tempat tinggi adalah penyebab utama kematian dalam industri pembinaan ini. Antara kes yang paling biasa ialah jatuh dari tangga dan melalui permukaan yang rapuh serta struktur yang tidak stabil seperti perancang yang teruk ataupun campuran konkrit yang masih lembut.
Hasil kajian menunjukkan bahawa terjatuh daripada tempat tinggi sebanyak 22.2%, dilanggar oleh objek sebanyak 18.2% atau objek jatuh daripada atas sebanyak 17.1%. Adalah 3 jenis kemalangan yang paling kerap dijumpai di dalam pembinaan. Ini boleh dikaitkan dengan pelindungan yang jatuh teruk atau kaedah kerja yang teruk. Misalnya kegagalan peralatan keselamatan semasa mengangkut atau mengangkat sesuatu objek. Penemuan ini bertepatan dengan kadar kemalangan yang terkini yang diperolehi oleh Pekeso yang telah menunjukkan bahawa jatuh adalah jenis kemalangan yang paling utama di Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairi bin Rahim. Okay, bagi langkah yang keempat iaitu mengkaji. Pihak kami telah mengkaji skala penyelesaian kepada masalah perancah di tapak bina. Okey, kita mulakan dengan yang pertama iaitu pindaan kepada undang-undang serta guideline sedia ada, iaitu yang melibatkan kesemua kerja-kerja sementara yang melibatkan scaffolding dengan ketinggian melebihi 6 meter hendaklah disubmit, hendaklah dihantar kepada pihak JKKP untuk rujukan dan pemeriksaan. Okey, lepas tu pemeriksaan berkala ataupun secara lebih kerap oleh pihak JKP terhadap kerja-kerja yang melibatkan scaffolding ataupun perancah. Yang keempat adalah pendaftaran pembekal perancah di Malaysia dengan pihak JKP ataupun CIDB. Lepas tu pendaftaran wajib ke atas barang-barang perancah yang digunakan di tapak bina. Okey, kita pergi kepada yang kedua adalah penguatkuasaan atau pemeriksaan secara berkala dan mengejut oleh pihak JKKP dan CIDB terhadap projek-projek yang mengandungi perancah ataupun penggunaan perancah di tapak bina. Okey, so JKP akan lebih kerap mengadakan ataupun turun padang melihat dan memeriksa bagaimana keadaan perancah di tapak bina. So kontraktor selepas ini akan lebih alert, akan lebih berjaga-jaga dan mengambil tindakan yang sepatutnya terhadap perancah tersebut. Okey, yang ketiga adalah khusus berkenaan dengan pemasang dan pemeriksaan perancah di tapak bina. Okey, ia merujuk kepada kursus yang dijalankan oleh pusat pengajar dan kursus latihan yang diiktiraf oleh JKP. Okey, pemasang perancah ataupun rigger merupakan seseorang yang berjaya menamatkan kursus atau latihan yang berkaitan dengan pembinaan atau pemasangan, penyelenggaraan, pengubahsuaian, perombakan perancah serta lulus mana-mana peperiksaan bagi sijil kursus tersebut. Okey, selepas itu adalah pengendali perancah adalah seseorang yang kompeten yang berdaftar dengan pihak JKKP dan dilantik oleh majikan untuk menjalankan kerja-kerja penyeliaan dan pemeriksaan atau menjalankan apa-apa tugas atau kewajipan di bawah BOEC 1986. Dan ia pengendali perancah hendaklah didaftarkan di bawah arahan pendaftaran pengendali perancah dan operator kren. Okey, ia menjalankan penyeliaan terus iaitu hadir secara fizikal dan atau jarak yang terdekat dan bersedia bertindak balas terhadap keperluan pemasang perancah semasa kerja-kerja pembinaan atau pemasangan, penyelenggaraan, pengubahsuaian dan perombakan perancah. Okey, item yang keempat adalah memasukkan item keselamatan, kesihatan dan environment pengurusan di dalam kontrak dokumen. Okey, di dalam prelim sesuatu kontrak dokumen. Okey, sebelum ini normal practice tidak dimasukkan item pengurusan keselamatan, kesihatan dan environment di dalam kontrak dokumen. So selepas ini item ini merupakan satu item yang wajib dimasukkan
dan terdapat certain amount ataupun sejumlah amount diperuntukkan terhadap item ini. So kontraktor selepas ini tidak akan lagi berdolak-dalik terhadap mengeluarkan kos terhadap item ini selepas item ini di-include ke dalam kontrak dokumen. Okey, yang kelima adalah merupakan pihak pemaju melalui pihak kontraktor, konsultan hendaklah menyediakan amount ataupun fund yang cukup terhadap program-program kesihatan, keselamatan dan environment di tapak bina. So kontraktor hendaklah menyediakan fund. Okey, item yang kelima adalah mengemas kini guideline serta standard code praktis yang digunakan di tapak bina. Okey, bagi scaffolding currently ataupun pada masa sekarang menggunakan standard Malaysia standard iaitu MS 1462/1999 iaitu Specification for Steel Frame and Scaffolding. So kebanyakan design serta kod scaffolding mengikut standard overseas. So pihak-pihak yang bertanggungjawab SIRIM ataupun JKKP hendaklah menyediakan standard code ataupun standard practice yang bersesuaian dengan negara Malaysia, iaitu mengikut kita punya keadaan tapak bina dan keadaan teknologi yang digunakan di Malaysia. Okey, bagi item yang keenam adalah pihak developer ataupun kontraktor hendaklah menyediakan satu amount ataupun satu tabung untuk kesihatan, keselamatan dan environment di tapak bina. So ia merupakan satu benda yang wajib disediakanlah. So selama ini ataupun setakat ini benda tu menjadi perbalahan dan kontraktor tak sanggup mengeluarkan kos yang besar untuk item-item keselamatan dan kesihatan di tapak bina. So pada masa akan datang kita berharap daripada pihak REDA, daripada pihak PAM, IEM, CIDB, DOSH akan mewujudkan ataupun mewajibkan satu fund bagi setiap tapak bina untuk item-item keselamatan dan kesihatan tersebut. So dan kalau boleh masukkan item-item tersebut ke dalam kontrak dokumen. So kontraktor takkan ada lagi berdolak-dalik lah untuk dalam menyediakan perkakasan ataupun item safety ni. Okey, yang terakhir lah, yang ketujuh. Okey, yang ketujuh adalah merupakan komitmen daripada personal binaan di tapak bina. Okey, ini melibatkan engineer, designer, SO, project manager, contractor, QS, safety officer. Okey, semua masalah-masalah yang melibatkan keselamatan dan kesihatan hendaklah dititik beratkan di tapak bina dan mereka hendaklah memberi sepenuh komitmen dan dan bagi pihak designer ataupun konsultan, item-item keselamatan hendaklah diambil kira di dalam setiap reka bentuk bangunan tersebut. Dan bagi pihak juruukur, item-item yang melibatkan keselamatan dan kesihatan ini hendaklah diambil kira dan dimasukkan ke dalam kontrak dokumen.
So semua pihak hendaklah bekerjasama bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tapak bina. Okey, sekian daripada saya, Muhammad Airi Ibrahim, bagi item keempat. Objektif tugasan. Objektif tugasan ini adalah untuk menganalisis statistik penyebab kemalangan maut di tapak pembinaan Malaysia. Kajian ini memfokuskan kepada 129 kes kemalangan maut yang boleh dibina berdasarkan pengkalan data dan dokumen yang disimpan oleh pihak berkuasa Malaysia seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PKSO. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis frekuensi dan analisis kandungan. Analisis menunjukkan bahawa jumlah kemalangan maut meningkat saban tahun. Dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, statistik dari PKSO dan JKKP telah menunjukkan peningkatan jumlah kes kemalangan maut masing-masing di sekitar 231.9% dan 125.8%. Antara tiga penyebab utama kemalangan pembinaan maut ini adalah kerana kerja yang tidak selamat, bekerja daripada tempat yang tinggi dan keadaan tempat kerja yang teruk dan tidak terurus. Menurut Idris, pada tahun 2017, sektor pembinaan di Malaysia menghadapi risiko kemalangan yang lebih tinggi berbanding sektor lain. Kemalangan di tapak pembinaan bukan sahaja menyebabkan kematian pekerja, tapi juga memberi kesan besar terhadap syarikat pembinaan. CIDB pada tahun 2018 mengenal pasti 6 jenis kemalangan biasa yang berlaku di tapak pembinaan di Malaysia dari tahun 2015 hingga 2018, dan ini dari jatuh daripada ketinggian mempunyai 38 kes, dilanggar objek 32 kes dan dihimpit oleh bahan pembinaan atau mesin sebanyak 16 kes ataupun renjatan elektrik sebanyak 6 kes, runtuhan 5 kes dan juga kes beracun sebanyak 2 kes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, secara kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa kemalangan rancang di tapak bina adalah berpunca daripada kriteria yang digunakan sama ada rosak ataupun substandard, keadaan tempat kerja yang keadaan tempat kerja yang tak rata, faktor cuaca iaitu faktor angin ataupun ribut, faktor reka bentuk perancang yang tidak mengikut spesifikasi yang dibenarkan, faktor manusia iaitu pemasang perancang yang tidak berkemahiran dan dipasang tanpa kebenaran dan tidak diperiksa dulu oleh pemeriksa perancang yang kompeten. Terdapat juga pekerja tapak bina yang menyalahgunakan dan melebihi limit berat yang diluluskan oleh terhadap perancang tersebut. Okey, di sini terdapat beberapa cadangan yang boleh dibuat untuk mengelakkan atau mengurangkan kemalangan yang berlaku di tapak bina berkenaan dengan perancang, iaitu pemasang perancang hendaklah dilaksanakan oleh orang yang berkebolehan, berkompeten dan mengikut spesifikasi bentuk yang diluluskan oleh juruterang bertauliah. Komponen-komponen perancang hendaklah digunakan dan diperiksa dan disahkan selamat oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab iaitu DOSH ataupun CIDB sebelum pemasangan perancang dilakukan. Pemeriksaan berkala dan secara mengejut hendaklah dijalankan oleh pihak-pihak DOSH dan CIDB untuk memastikan pemasangan perancang yang digunakan oleh pekerja adalah selamat. Kontraktor tapak bina juga hendaklah membuat penilaian risiko teratas kerja-kerja binaan yang dijalankan dan dipandang kepada semua sektor dan terlibat. Kontraktor hendaklah mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berkuasa. Okey, itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.